Assalamualaikum dan salam sejahtera murid. Bertemu kembali kita kali ini dengan tugasan bahasa Melayu kita yang seterusnya. Kita masih dalam tema yang sama iaitu tema keempat, kebudayaan kita, dan unit ke-10, uniknya budaya kita. Okey, untuk kali ini tiada tajuk. Kenapa tak ada tajuk? Pelik kan? Okey, sebenarnya tajuk tu kita perlu cari pada petikan yang akan kita pelajari ni. Kemudian bila dah dapat tajuk tu, barulah kita ada tajuk. Okey? Okey, untuk itu kita kena lihat slide yang seterusnya. Apakah tajuk ni? Kita akan sama-sama cari. Ada formula untuk mencarinya dan kita akan cuba cari sama-sama. Okey? Okey. Bagi merungkai persoalan tadi, kita ada langkah-langkah yang perlu kita ikuti untuk kita dapat idea keseluruhan ataupun tajuk untuk pelajaran kita kali ini. Iaitu langkah pertama, kita perlu fahami teks. Fahami teks maksudnya kita cuba faham dulu dialog yang diberikan tadi. Kita cuba baca dulu, kita cuba cari, cuba kenal pasti apakah idea utama dan apakah idea sampingan dia dulu sebelum kita masuk pada formula yang seterusnya ni. Okey? Okey, jom kita baca sama-sama dialog tersebut. Okey, kalau kita lihat di sini, kita diberi satu dialog antara Syumi dan juga Ibu Hana. Memandangkan kita belajar secara online, cikgu kena memegang kedua-dua watak ni iaitu Syumi dan juga Ibu Hana. Ianya tak macam biasa. Biasa cikgu akan bahagikan murid-murid kepada siapa yang kena jadi Syumi, siapa yang kena jadi Ibu Hana. Contohnya selalu cikgu akan bagi Syumi, Anthony akan jadi Syumi, Valencia akan jadi Ibu Hana. Okey, untuk kali ni cikgu akan pegang kedua-dua watak ni sekaligus. Okey, nampak tak? Macam mana peranan ni cikgu kena pegang dua-dua memandangkan kita belajar secara online. Okey, boleh. Jom kita baca sama-sama. Okey, murid-murid cuba tengok apa yang cikgu baca dan cuba fahami apa yang kita baca sama-sama ni. Okey, Syumi. Okey, ni Syumi yang nak bercakap ni. Amboi, wanginya bau masakan makcik. Makcik masak apa? Ni Syumi punya pertanyaan. Okey, Ibu Hana menjawab. Makcik sedang memasak nasi ambeng. Syumi tanya lagi. Makcik, apakah nasi ambeng? Syumi nak tahu apa dia nasi ambeng ni. Okey, Ibu Hana menjawab. Nasi ambeng ialah makanan tradisi masyarakat Jawa, iaitu nasi putih yang dihidang dalam dulang dengan makanan lain. Antaranya termasuklah mi goreng, ikan masin, sambal, serunding kelapa, tempe dan ayam goreng. Okey, Syumi tanya lagi. Apakah keistimewaan nasi ambeng, makcik? Okey, Ibu Hana menjawab. Nasi ambeng istimewa kerana setiap hidangan akan dimakan secara beramai-ramai. Situasi ini dapat mengeratkan hubungan persaudaraan dalam sesebuah keluarga dan masyarakat. Okey, Syumi bercerita balik. Barulah saya faham. Terima kasih, makcik. Okey, di sini nampak tak apa yang ingin diceritakan di sini? Okey, mereka ingin ceritakan pasal nasi ambeng. Okey, murid-murid pernah makan tak nasi ambeng ni? Nasi ambeng ni makanan tradisi masyarakat Jawa. Okey, kalau murid-murid lihat di sini, ada tulisan yang diwarnakan dengan warna merah. Okey, tulisan yang diwarnakan dengan warna merah ni adalah idea utama dan juga idea sampingan. Okey, idea utama dia makanan tradisi masyarakat Jawa. Ini yang kedua, idea utama juga dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Okey, idea sampingan dia, tujuan nasi ambeng ni dibuat adalah mengeratkan hubungan persaudaraan. Itu adalah idea sampingan di sebalik dia tu. Okey, di sini kita dah dapat idea utama dan juga idea
sampingan. 2 idea utama dan 1 idea sampingan. Dan cerita keseluruhan ni kita dah tahu dah cerita pasal apa. Okey, kejap lagi kita akan rumuskan lagi dalam formula yang kita akan pelajari lepas ni. Yang kita dah tengok tadi, slide tadi, kita pergi balik pada slide tadi, boleh? Okey, jom. Okey, tadi kita dah baca teks, kita dah fahami teks tu. Teks tu bercerita pasal nasi ambeng, bagaimana nasi ambeng tu dibuat, macam mana dibuat, macam mana dia ni dihidangkan, dan untuk apa tujuan, apa keistimewaan nasi ambeng tu. Tapi di sini cikgu cuba masukkan dia dalam bentuk formula, di mana yang pertama tadi kita kena kenal pasti idea utama, iaitu idea utama yang pertama adalah makanan tradisi masyarakat Jawa. Okey, yang kedua adalah idea utama yang kedua adalah dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Maksudnya dihidang dalam dulang yang besar. Dah dicampur dengan makanan lain seperti mi goreng, serunding, tempe, dalam satu dulang yang besar kan, termasuk ayam goreng. Okey, yang ketiga kita letak pula idea sampingan dia, iaitu tujuan nasi ambeng ni dibuat adalah, keistimewaan dia adalah untuk mengeratkan hubungan persaudaraan. Okey, bila kita campur aduk tiga idea ni, dapatlah kita idea keseluruhan dia. Apakah tajuk yang sesuai berdasarkan petikan ini? Idea dia adalah diceritakan di sini adalah pasal nasi ambeng. Jadi, kita punya idea utama idea keseluruhan adalah tajuk yang sesuai adalah nasi ambeng. Okey, cikgu tak boleh nak tulis dengan lawa sebab pakai cursor komputer ni je. Sebab cikgu tak tahu, lupa nak ambil mouse tadi. Nasi ambeng. Inilah tajuk dia. Nasi ambeng. Okey, murid boleh tulis lawa-lawa lagi sebab cikgu ni tak boleh nak nulis lawa sebab dia dah G pun naik atas dah. Okey, nasi ambeng. Ini G Sorry, dia naik atas sebab tersentuh dengan tangan cikgu. Okey, nasi ambeng. Itu adalah idea keseluruhan teks dan itu adalah tajuk yang kita cari hari ini adalah nasi ambeng. Okey, nasi ambeng. Okey, kita tengok latihan pula. Apakah latihan kita hari ini? Okey, untuk latihan hari ini, ada 2 latihan hari ini. Murid-murid buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 72. Okey, nampak tak benda ni dalam buku tu? Nampak tak teks ni? Okey, nampak. Aktiviti 2A. Baca teks, kemudian lengkapkan maklumat maklumat. Enaknya selera utara. Okey, ni belah utara selera orang belah utara, iaitu daripada area Perak sampailah ke area Perlis sana tu. Itu bahagian utara. Okey, kita lihat kat sini. Okey, cikgu baca teks ni, murid-murid cuba ikut. Okey. Pada hari Minggu yang lalu, keluarga Suraya mengadakan jamuan. Mereka mengundang jiran-jiran. Pada hari tersebut, Ibu Suraya memasak makanan. Beliau memasak nasi putih, gulai daging, ikan pekasam goreng dan kerabu umbut kelapa. Nenek Suraya menyediakan pencuci mulut. Beliau menyediakan pulut mangga, agar-agar dan kuih bunga budak. Keluarga Suraya selalu menyediakan masakan ini untuk sesuatu majlis. Para tetamu makan dengan penuh berselera pada hari itu.
Okey, kalau lihat di bawah ni, dia letak dua kategori kat sini iaitu makanan dan juga pencuci mulut. Jadi murid-murid kena senaraikan di sini apakah makanan yang disebut dekat atas ni tadi. Kemudian pencuci mulut dia ada 3 tadi. Letak di sini. Kemudian cari idea keseluruhan. Okey, cikgu bagi jawapan supaya untuk memudahkan murid-murid membuat. Okey, makanan. Nasi putih, okey, gulai daging, ikan pekasam goreng dan kerabu umbut kelapa. Itu adalah bahagian makanan. Okey, bahagian pencuci mulut pula. Tadi nenek dia buat apa? Okey, pulut mangga, agar-agar dan kuih bunga pudak. Okey, itu dimasukkan dekat bahagian pencuci mulut. Okey, untuk idea keseluruhan, okey, cikgu bagi idea keseluruhan. Idea keseluruhan dia adalah sedapnya makanan dan pencuci mulut. Sedapnya makanan dan pencuci mulut. Itu murid-murid perlu letak pada idea keseluruhan di sini. Cikgu ambil dari perkataan enak, jadikan ianya sedapnya makanan dan pencuci mulut. Cikgu gabungkan kedua-dua kategori ni menjadi idea keseluruhan. Ambil daripada enaknya ni tukar kepada sedapnya. Sedapnya makanan dan pencuci mulut. Okey, itu untuk latihan yang pertama. Okey, kita tengok pula latihan yang kedua. Okey, untuk latihan kedua, dia minta kita bacakan teks yang ada diberi kat sebelah. Kemudian kita akan cari idea keseluruhan dan masukkan pada tempat kosong yang disediakan ni. Okey, baca teks kemudian tulis idea keseluruhan. Okey, enak dan lazat. Okey, makanan tradisi kaum Melayu sangat banyak. Makanan yang popular ialah ketupat, rendang dan sate. Makanan ini biasanya dihidangkan semasa hari raya. Rasanya sangat sedap. Okey, apa idea keseluruhan yang ada pada petikan ni? Okey, idea keseluruhan dia adalah makanan tradisional kaum Melayu. Okey, kita cuba ambil dekat sini dan cuba olah sikit ayat ni. Okey, boleh ambil kat sini. Makanan tradisional kaum Melayu. Okey, itu adalah idea utama di sini. Okey, yang kedua. Okey, kita tengok yang kedua. Kaum Cina suka makan kuih bulan, kuih bakul dan yisang semasa perayaan Tahun Baru Cina. Makanan ini makanan tradisi kaum Cina di Malaysia. Okey, apa idea utama kat sini adalah makanan. Okey, cikgu cuba gariskan. Okey, makanan tradisional kaum Cina. Okey, masukkan kat sini. Okey, yang seterusnya, yang ketiga. Terdapat pelbagai makanan tradisional kaum India seperti maruku, vade, ladu dan putu mayang. Okey, semasa menyambut Deepavali, makanan ini dihidangkan kepada tetamu. Okey, di sini pula diceritakan tentang makanan tradisi kaum India. Jadi apa yang boleh kita masukkan di sini? Kita ambil murid-murid letak pada idea keseluruhan makanan tradisional kaum India. Okey.
Ini adalah idea keseluruhan. Daripada apa yang kita baca, kita cuba ulaskan ianya jadi buat kesimpulan. Bila kita buat kesimpulan, inilah idea utama yang kita dapat di sini. Inilah idea kesimpulan dia. Makanan tradisi kaum Melayu untuk yang pertama. Makanan tradisional, yang pertama tadi makanan tradisional kaum Melayu. Yang kedua, makanan tradisional kaum Cina. Dan yang ketiga, makanan tradisional kaum India. Okey, itu sahaja idea keseluruhan yang ada. Dan cikgu harap murid boleh buat. Sebab ada 2 je latihan, iaitu muka surat 72 dan juga 73. Yang lain, cikgu nak murid berlatih membaca di rumah untuk bagi tahap bacaan tu lebih lancar. Okey, bagi yang masih lemah, cikgu nampak masa PDPC yang lepas pun masih bila buka sekolah jadi ramai pula yang kurang boleh membaca balik. Jadi tolong mantapkan bacaan di rumah. Jangan tunggu datang sekolah baru baca balik. Jadi benda tu jadi lupa. Okey? Okey, untuk itu selamat berpuasa bagi yang beragama Islam. Ingat, duduk rumah, jangan keluar rumah sebab kat luar bahaya. Okey, kemudian jaga diri baik-baik. Okey, kita ingat ya, yang cikgu pesan jangan tangguh kerja sebab BM memang banyak tugasan sepatutnya, tapi disebabkan PDPC kita selangkan hari. Cuma kalau hari biasa, hari-hari ada BM. Dan hari-hari kita perlu ada latihan sebab nak mantapkan penulisan dan juga bacaan kita. Okey, untuk itu sahaja untuk kali ini. Cikgu harap murid boleh buat. Kalau tak faham, mesej ataupun call cikgu. Okey? Okey, untuk itu sahaja. Sekian, terima kasih.